Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan tengok balik latihan yang saya berikan pada awak minggu lepas. Okey, kita tengok buku teks muka surat 137. Okey, 137. Kita tengok soalan. Pada 1 Mac 2018, Encik Amin memulakan perniagaan pusat perabot Amin yang menjual pelbagai jenis perabot di Citra Kedah. Beliau membawa masuk modal sebanyak 49,000 yang terdiri daripada tunai, bank dan alatan pejabat. So, jumlah dia adalah 49,000. So, ini adalah catatan pembukaan. Catatan pembukaan kita akan masukkan ke dalam jurnal am. So, seterusnya kita tengok dokumen yang seterusnya. Dokumen yang seterusnya adalah keratan cek. Okey, keratan cek. Okey, 1 Mac 2018 dibayar kat kerani akaun, diberikan kepada kerani akaun untuk tunai runcit. So, kita labelkan kat sini BTR. BTR tu maksudnya buku tunai runcit lah. Okey, satu masukkan dalam buku tunai runcit, satu lagi kita akan masukkan ke dalam buku tunai sebab dia keluarkan cek. Okey, dokumen yang seterusnya 2 Mac. Resit rasmi asal. Asal maksudnya dia adalah bayar. Okey, kita bayar. Okey, kita bayar. So, kita bayar menggunakan cek. Okey, kita bayar menggunakan cek. Okey, so kita akan masukkan ke dalam buku tunai. So, kita label kat situ BT di sebelah kredit. Okey, dokumen yang seterusnya adalah invoice asal. Invoice asal maksudnya jurnal belian. So, kita labelkan kat sini JB. Okey, yang seterusnya adalah bil tunai salinan. Okey, bil tunai. Okey, so kita masukkan ke dalam buku tunai sebab dia menggunakan cek. Okey, salinan adalah menunjukkan kita akan masukkan ke sebelah debit. Okey, yang seterusnya, nota kredit asal. Okey, nota kredit asal. Okey, maksudnya kita masukkan ke dalam jurnal pulangan belian. Okey, sebabnya ini adalah asal. Okey, ingat asal maksudnya kita bayar dan kita beli dan kita bayar. Okey, kita masukkan dalam jurnal pulangan belian. Okey, yang dokumen yang seterusnya adalah resit rasmi asal. Okey, masih lagi asal maksudnya kat sini kita beli dan bayar. Okey, melibatkan dengan cek. Okey, cek kita kena masukkan ke dalam buku tunai di sebelah kredit. Okey, seterusnya invoice salinan. Okey, invoice salinan. Okey, salinan, invoice. Invoice tu menunjukkan kita berhutang. Okey, kita tak bayar lagi. So, kita akan masukkan ke dalam jurnal jualan. So, kita label kat sini JJ. Okey, kemudian seterusnya slip daftar tunai. Kita tengok amount kat sini. RM32 je. Dia beli file, dia beli pen. So, ini kita akan masuk ke dalam buku tunai runcit. Okey, kemudian nota kredit salinan. Nota kredit salinan. Okey, ini kita masukkan ke dalam jurnal pulangan jualan. Kenapa jurnal pulangan jualan? Sebab ini adalah dokumen salinan. Okey. Seterusnya kita tengok kat sini resit rasmi salinan. Okey, resit rasmi salinan. Okey. Kita tengok kat sini dia menggunakan cek. So, dokumen yang terlibat adalah buku tunai. Okey, nak tahu debit ke kredit sebab ini adalah salinan. So, kita dapat duit. So, kita letakkan di sebelah debit. Okey, kemudian memo. Okey, memo kita baca mengambil satu set sofa bernilai RM1,600 untuk kegunaan keluarga. Sofa ini adalah kita punya barang niaga. So, ini melibatkan dengan ambilan dan belian. Kita boleh labelkan, kita boleh letak butirnya ambilan apabila dia menggunakan barang perniagaan untuk kegunaan sendiri. Okey, untuk dalam situasi ni dia mengatakan dia ambil sofa tu untuk kegunaan keluarga. So, kita boleh letak butir, ambilan dan belian. So, buku catatan pertama yang kita perlu letakkan adalah jurnal am. Okey, seterusnya
Okey, voucher tunai runcit. Okey, voucher tunai runcit memang terang-teranglah kita letakkan dalam BTR, buku tunai runcit. 20 Mac, invoice asal. Okey, kita akan masukkan ke dalam jurnal belian. Okey. Okey. Kemudian slip daftar tunai. Okey, slip daftar tunai kita akan masukkan dalam buku tunai runcit. Okey, 24 Mac, voucher pembayaran. Okey, voucher pembayaran kita akan masukkan dalam buku tunai di sebelah kredit sebabnya dia bayar. Okey, dia bayar gaji. Okey, 29 Mac. Okey, sewa kedai. Okey, ini kita bagi dia cek. So, kita masukkan dalam buku tunai di sebelah kredit. Okey, kemudian ini resit rasmi salinan. Okey, kita akan terima duit atas komisen. Okey, di sebelah debit buku tunai. So, kita tengok soalan dia. Soalan dia, anda dikehendaki menyediakan jurnal am, jurnal belian, jurnal jualan, jurnal pulangan belian, jurnal pulangan jualan, buku tunai dan buku tunai runcit. Okey, soalan macam ni lah soalan peperiksaan 20 markah ataupun 25 markah. Okey, so sekarang ni kita akan masukkan ke dalam buku catatan pertama. So, kita tengok soalan yang pertama tadi. Okey, dia kata memulakan perniagaan. Okey, so kita buat jurnal am. Okey, siapa yang ada kertas jurnal am tak ada masalah lah, terus buat. Okey, kalau yang tak ada, okey, labelkan ya. Okey, kita buat garis, kita buat kotak. Okey. Kita tengok ni tarikh. Okey, ni butir. Ni debit dan ini kredit. Okey, so kita masukkan. Okey, 1 Mac. Okey, tunai di tangan. So, kita tulis tunai, bank dan alatan pejabat. Okey. 3,000, 40,000 dan 6,000. Okey, so satu lagi adalah modal di sebelah kredit. Ingat mesti ada jarak. Kalau awak buat sebaris, nanti tak ada markah. Okey. So, 49,000. Kemudian kita jumlahkan. Okey. Jangan lupa mesti ada keterangan. Memulakan perniagaan. Okey. Okey. Kemudian kita tengok lagi mana dokumen yang terlibat dengan jurnal am. Okey. Dokumen yang terlibat dengan jurnal am adalah memo tadi. Okey, memo tadi. So, kita catatkan 17 Mac. Okey. Akaun yang terlibat adalah ambilan. Sebab dia mengambil sofa dia kan. Okey, untuk kegunaan keluarga. Di sebelah kredit pula adalah belian. Kenapa belian? Sebab dia mengambil barang niaga dia. Okey. So, berapa nilai dia? 1,600. Okey. Dan kita perlu buat tak perlu totalkan tak perlu jumlahkan. Okey, kita buat keterangan mengambil keterangan dia bergantunglah ikut kesesuaian ayat yang boleh difahami. Okey, mengambil sofa untuk kegunaan keluarga. Okey. Seterusnya kita tengok dokumen yang pertama ini. Okey, dokumen yang pertama tadi saya cakap okey 1 Mac, buku tunai runcit dan buku tunai. So kita buatlah ni buku tunai awak. Okey. Okey. Kemudian yang tadi tu tunai dan bank yang dalam jurnal am tadi tu, okey, kita akan masukkan ke dalam buku tunai. Okey, kita masukkan dalam buku tunai dulu. Masukkan dalam buku tunai. So, ini tarikh. Kalau ada buku tunai, tak perlulah nak buat garisan macam saya. Tarikh, butir.
Okay, diskaun, tunai, bank. Okay, ni apa? Bank, tunai, diskaun, butir, tarikh. Okay. So, kita buat kat sini. Okay, yang tadi kan memulakan perniagaan. So, kita akan masukkan dulu ni, baki ni. Pada awal ni. Okay, kita masukkan. Okay, kemudian kita tengok 1 hari bulan 3, 2018. Okay, kita nak letak apa? Modal. Okay, kemudian ni modal. Kita letakkan modal dia, okay, modal dia 49,000. Tapi sebenarnya tunai dia 3,000 dan 40,000. Okay, 3,000, 40,000. Okay, kita letakkan macam ni. Okay. Kita dah settle dah ni. Kita dah masukkan ke dalam account dia. Okay. Okay, sekarang ni kita tengok yang tadi tu, butir dia. Okay, buku tunai runcit. Kita keluarkan cek untuk buku tunai runcit. So, kita buat 1 Mac. Okay, kita tulis tunai runcit. Okay, di sebelah bank sebanyak 200. So, kat sini kita akan buka buku tunai runcit balik. Okay, kita terima duit daripada bank 1 hari bulan 3, 2018 sebanyak 200. Okay, kita keluarkan duit daripada bank. Kita masukkan duit itu ke dalam buku tunai runcit sebanyak 200. Okay. Okey, seterusnya kita tengok dokumen ni. Okey, dokumen yang kedua, resit rasmi asal. Okey, resit rasmi asal. Kita beli komputer. Okey, so kita labelkan 2 hari bulan 3 komputer. Okey, tulis apa? Alatan pejabat. Okey, alatan pejabat sebanyak 1,800 dengan cek. Okey. Kemudian invoice asal. Okey, invoice asal. Invoice asal tadi masuk ke dalam JB. Okey, jurnal belian. So kita tengok jurnal belian. So kita buka jurnal belian. So awak memang kena macam ni. Okey, kena ada semua dokumen, semua buku catatan tahap pertama mesti ada. So kita buka jurnal belian. Okey, ni tarikh, butir, nombor dokumen, jumlah. Okey. So ini okey. Tarikh dia adalah 3 hari bulan 3 2018. Pembekal perabot Izzati. Okey, jumlah dia adalah berapa? 17,600. Kita mesti ambil daripada nilai jumlah. Okey, yang setelah ditolak dengan diskaun niaga. Okey. Kemudian bil tunai salinan. Okey, kita akan masuk ke dalam buku tunai. So kita belik balik buku tunai. Okey, kita buka balik buku tunai. Okey, buka balik buku tunai. Okey, bil tunai salinan. So kita nak tulis apa kat sini? Okey, kita tulis jualan 4 hari bulan 3 2018. Okey, kenapa kita labelkan jualan? Kita tengok kat sini set sofa, almari pakaian. Okey, itu adalah barang niaga kita. So barang niaga ni kita kategorikan sebagai jualan. Okey, di bahagian mana? Di sebelah bank, sebab dia menggunakan nombor cek. Dia ada nombor cek tu. Okey, dia gunakan cek. So letak nilai dia 2950. Okey. Seterusnya, nota kredit asal. Nota kredit asal adalah jurnal pulangan belian. So, kita buka jurnal pulangan belian. Okey, jurnal pulangan belian.
Okey, tarikh 6 Mac. Butir pembekal perabot Izzati. Okey. Dia jumlah dia adalah 640. Okey. Okey, dan seterusnya kita tengok resit rasmi asal. Okey, resit rasmi asal. Maksudnya kat sini menjelaskan sebahagian invoice 16712. Maksudnya kita bayar kepada siapa? Okey, kepada Izzati. Okey, bernilai 8,000. So kita bayar di sebelah kredit. Okey, 8.3 pembekal perabot Izzati. Izzati bernilai 8,000. Di sebelah bank, sebabnya dia berikan nombor cek. Okey, diberikan nombor cek. Okey, seterusnya, dokumen seterusnya adalah invoice salinan. Okey, invoice salinan kita akan masukkan dalam jurnal jualan. Okey, kita tengok jurnal jualan. Okey, jurnal jualan 10 Mac. Okey, 10 Mac. Siapa? Kedai perabot Aisyah. Okey, 12960. Okey. Kemudian slip daftar tunai. Slip daftar tunai tadi kita labelkan dia buku tunai runcit. Okey, kita masukkan dalam buku tunai runcit. Okey, buku tunai runcit, file dan pen. Okey, kita tulis file dan pen pada 12 Mac. Okey, kita bayar berapa ringgit? RM32. Kita masukkan ke dalam alat tulis. Okey. Okey, seterusnya nota kredit salinan. Nota kredit salinan adalah JPJ. So, kita masukkan ke dalam jurnal pulangan jualan. Okey, jurnal pulangan jualan. Kita masukkan. Tarikh, butir. Okey, tarikh. Mac. Okey. Berapa? 2160. Siapa orangnya? Okey, kedai perabot Aisyah. Okey. Kemudian resit rasmi salinan. Ini kita tulis dah. Kita dah labelkan buku tunai di sebelah debit. So kita buat buku tunai di sebelah debit. Kedai perabot Aisyah. Okey, berapa? 15 Mac. Nilai dia adalah 9720. Okey, yang ni kita dah masukkan. Okey, seterusnya voucher tunai runcit. Okey, kita akan masukkan ke dalam buku tunai runcit. Okey, kita masukkan dalam buku tunai runcit. Upah membaiki. Upah baiki pintu. Okey, 19 Mac. Okey, RM90. So, kita letak di belanja pejabat. Okey, 20 Mac. Okey, invoice asal. Okey, invoice asal. Kita tengok. So, itu masuk ke dalam jurnal belian. Okey, jurnal belian. 20 hari bulan 3 2018. Orang yang sama. Pembekal perabot
Izati. Okey, 3,200. Okey. Kemudian slip daftar tunai 22 Mac. Okey, 22 Mac buku tunai runcit kita masukkan. Okey. Kunci. Okey, kita labelkan kunci. Okey, kunci RM20 sebagai belanja pejabat. 22 Mac 2018. Okey, kemudian 22 Mac, 24 Mac kita masukkan voucher pembayaran ni, kita masukkan dalam buku tunai. So kita masukkan dalam buku tunai. Okey, 24 Mac buku tunai di sebelah kredit sebab kita bayar 24 Mac. Okey, kita bayar gaji. Kita bayar gaji secara tunai. Okey, 600. Okey, 24 Mac, 29 Mac kita bayar lagi. Kita bayar sewa di sebelah kredit. 29 Mac. Okey. Sebanyak 1,200 di bahagian bank. Okey, last sekali. Okey, resit rasmi salinan. Maksudnya kita masukkan dalam buku tunai. Di sebelah debit 30 hari bulan 3 atas nama commission. Okey, commission sebanyak 800. Okey. Okey, kita tengok kat sini 15 Mac. Okey, 15 Mac. Okey, kita tengok balik dokumen 15 Mac. Kedai Prabu Aisyah. Okey. Debit sebab kita terima duit dan kita ada menerima diskaun sebanyak 1,080. So kita perlu letak kat mana ni? Okey. Diskaun dia tak sama dengan dia debit kredit sebab diskaun kalau di sebelah debit dia adalah diskaun diberi. Okey, di sebelah kredit dia adalah diskaun diterima. So kat sini okey kita terima duit. Okey, so kita diskaun diterima kat sini So kita tulis kat sini 1080. Okey, kemudian ada lagi tak diskaun kat sini? Okey, dah tak ada kan? Okey, kita dah selesai, dah habis. So, sekarang ni kita jumlahkan. Okey, yang ni pun kita dah siap. So, kita buatlah garis. Okey, mesti kemas. Okey, jurnal arm dah siap. Okey, sekarang ni jurnal belian. Okey, jurnal belian pun ingat kita mesti jumlahkan. Okey. Okey, 20,800. So, kita tulis apa? Akaun apa kat sini? Sebab ni jurnal belian. So, kita tulis di sini akaun belian. 30 hari bulan 3 2018. So, yang ni pun sama. Okey, 12,000. Kita jumlahkan semua. Okey, 30 hari bulan 3 2018. Akaun jualan. Okey, kemudian jurnal pulangan jualan pun kita jumlahkan. Okey, 2160. Kita buat akaun pulangan jualan. Okey, mesti hujung bulan 30 hari bulan 3 2018. Okey, yang ni jurnal pulangan. Okey, ni Aisyah okey, kedai Prabu Izati. Okey, ini jurnal pulangan belian Jurnal pulangan belian. Jurnal pulangan belian. Okey, 640. Kita panggil ini adalah akaun pulangan
30 hari bulan 3, 2018. Okey. Kemudian, okey, buku tunai pun kita kena timbangkan. Okey. Kita tengok mana yang lagi banyak. Okey, kita jumlahkan. Kita jumlahkan semuanya. Sebelah sini 3,000. Okey, sebelah sini 5 bank 53,470. Okey, berapakah baki hantar bawah dia? Okey, kita jumlahkan. Okey, 3,000 tolak dengan 600, kita akan dapat 2,400. Okey, yang ni pun kita jumlahkan. Kemudian kita tolakkan dengan 200, tolak 1,800, tolak 8,000, tolak 1,200, kita akan dapat 42,270. So ni baki hantar bawah. Kita garis dulu jumlah dia. Okey, kita bawa ke bawah. Okey. Kita bawa ke bawah. Apa-apa pun kita mesti gariskan dulu jumlah dia. Sebabnya ada murid yang dia tersilap, dia gariskan baki hantar bawah. So kita mesti gariskan dulu jumlah dia. Okay, kita gariskan. So ini dah 31 hari bulan, dah hujung bulan. So pada next month adalah 1 April 2018 dengan baki bawah-bawah. Okey, 2,400 dan yang ni 42,270. Okey, dah selesai. Okey, kita selesaikan buku tunai runcit pula. Okey, buku tunai runcit. Okey, kita jumlahkan 200, 142, 32 dan 110. Okey. So yang pelbagai ni tak ada. Okey. So kita buat berapa baki hantar bawah? Baki hantar bawah. Okey, 200 tolak dengan 142, 58. Okey, so mesti imbang. Sini 200, sini pun mesti 200. Okey. Kemudian ni baki hantar bawah 31 hari bulan 3. Kita bawa ke bawah 1 hari bulan 4 2018. Okey, baki 58. Okey, dan berapakah bank dia? Okey, bank dia adalah berapakah nilai yang kita dah belanjakan pada bulan lepas. So, perbelanjaan yang kita dah gunakan pada bulan lepas adalah 142. 142. Okey. So, ini kita gariskan jumlah dia. Okey. Okey, dah selesai. Okey, nanti awak kemaskan lah. So, kemaskan awak punya buku tunai. Okey. Okey, kalau dah ada buku tunai, dah ada buku jurnal, tak ada masalah lah. Tak perlulah nak buat garisan-garisan macam saya ni. Okey, sampai situ saja jawapan yang saya berikan. Awak boleh tengok berulang kali. Fahamkan, buat step by step. Ikut macam saya buat. Okey, mesti buat step by step. Ikut tarikh. Okey, kalau awak tak ikut tarikh, nanti awak akan tertinggal satu dokumen. Kalau awak lompat-lompat, nanti awak tertinggal. Dokumen ni tak letak lagi. Okey, so mesti buat step by step supaya awak tak tertinggal dokumen. Okey, itu sahaja jawapan yang saya dah jelaskan. Okey, ada masalah awak boleh message saya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.